Bila nak buat perubahan, mesti kena ada ilmu, mesti ada mujahadah. Itu yang paling awal dia ceritakan. Mesti ada tentang ilmu ni kan. That's why kat situ, itu yang kita akan membincangkan supaya dia ada pengetahuan tentang apa masalah dia yang sebenarnya. Ada mungkin kerana mungkin ni dalam banyak-banyak masalah tu kita nak fokus apa sebenarnya masalah dia. Masa kita nak bincang masalah tu sebenarnya, kat situ kita boleh nampak ada kan cerita single sana, single sini kan. Kita akan nampak apa kekuatan dia dan apa kelemahan dia. Kan? Dalam masa sama kita bolehlah provoke sikit-sikit, boleh tanya sikit macam mana hubungan puan dengan suami agaknya. Selama ni macam mana? Kasi kita nampak sama ada dia seorang yang independen ke, dia seorang yang memberontak ke, dia suka melabel suami dia ke, dia seorang yang taat kepada agama ke, kan? Atau sebaliknya. Itu yang kita akan mula kenal dia punya keistimewaan dia. Kan? Maknanya kekuatan diri dia itulah. Kekuatan diri dan apa kelemahan dia. Kat situ. Maknanya itu keistimewaan tu maknanya kaitan dengan kelemahan, kekuatan diri dia. Dan akhirnya di situ tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita nampak apa masalah dia dan kita sama-sama membina matlamat apa sebenarnya yang puan nak sebenarnya kat sini. Dalam banyak-banyak perkara ni, saya rasa masalah puan ialah berkaitan dengan ni yang tuan-puan nak selesaikan. Macam mana puan betul tak? Ya. Maksudnya itulah isunya. Itu masalahnya. Maka kita kena tahu. Mungkin masalahnya disebabkan oleh elemen-elemen tentang pemikiran dia yang tak rasional. Mungkin disebabkan oleh emosi dia yang tak stabil. Mungkin disebabkan oleh amalan-amalan yang dia lakukan tentang tingkah laku. Amalan terhadap agamanya ke, amalan hubungan silaturahim dengan suaminya ke, kan, behavior dia. That's why bila sebut tentang psikologi, bila kita nak bincang kepada seorang individu, sebab itu yang saya sebut tadi. Ingat yang saya kata manusia itu jasmani dan rohani. Kenapa saya nak sentuh awal-awal tadi? Sebab disitulah yang kita akan fokus. Kat mana agaknya yang tidak kestabilan di situ. Itu yang kita akan dalam ma'rifatun nafs tu kita akan fokus. Jasmaninya ke rohani. Jasmani kita clear, ini jasmani. Kesihatan itu adalah jasmani. Tapi rohaninya ada 4 elemen. Al-aq, an-nafs, ar-ruh, al-qalb. Ini kan yang itu semalam dah cerita pasal psychology in Islamic perspective. Kan? Dan dalam banyak-banyak elemen, Imam Ghazali kata, please focus on your heart, hati. Why heart? Because dia adalah king, dia adalah raja. Yang akan mempengaruhi pemikiran dia, mempengaruhi hati dia, mempengaruhi tingkah laku dia. That's why itu yang menjadi fokusnya. Nampak? Itu falsafahnya. Maknanya puan-puan boleh buat macam mana? Itu falsafahnya. Maknanya itu falsafah yang kita harus faham. Kan? Itu yang menjadi puncanya, yang menyebabkan dia bermasalah. Itu yang kita sebut. Dan akhirnya dia tahu apa sebenarnya yang dia nak. Mungkin dia nak macam mana nak hubungan keluarga suami isterinya dalam suaminya berbaik balik dengan dia. Sebab masalahnya dia macam-macam. Ada seorang parent, ada seorang perempuan tu call saya, telefon saya. Dia kata Dr. Manoh saya dia kata saya pun tanya dia lah siapa ni. Doktor tak perlu tahu siapa saya. Okey. Siapa yang boleh saya bantu? Dia pun cerita dia ada masalah dengan suami dia bla 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 bla. Suami dia ni dulu dia ada bisnes ini dia kahwin dengan dia ni kan tapi dia pun dah berumur juga masa kahwin dengan dia kan lepas tu ceritanya ialah dia berkenalan dengan seorang janda melalui FB dan di situ dia dapat trace. Saya kata boleh tak agaknya kalau kita jumpa boleh bincang lebih baik lagi. Kalau call-call ni kan kata saya belum mesti lagi kata. Mas tak apalah. Saya nak kata apa kan? Sebaiknya berjumpa kan? Sepatutnya begitu Tapi kalau itu keperluan dia, bagi saya sebagai seorang di sini saya kena letakkan diri saya. As a professional tu maknanya adakah perlu mesti nak jumpa? Ataupun kita sebenarnya dari segi elemen dakwah yang sebenarnya saya letak sebagai atas fokus. Maka atas dasar apa yang boleh saya bantu saya teruskan. So kalau macam tak apalah, tapi kejap ke sini, merah telinga, pusing balik sini lah. Okey. So poinnya di situ kan. Jadi ceritalah masalah dia. Dia kenal dengan ni, dulunya kat rumah tu semua dia buat, suami rumah dia bayar kereta, suami dia bayar. Suaminya ada masalah bisnes dia juga dia tanggung balik. Semua dia buat. Okey.
Tapi masalahnya satu dia dapat, bila dekat FB tu, bila berkenalan seorang janda, dia dapat appointment dengan janda kat rumah dia. So akhirnya dia nampak, dia buat trace benda-benda tu, dia pun dalam masa yang tertentu dia pun pergilah. Pergi betul-betul kat rumah janda tu, dia tengok memang suami dia ada kat bilik janda tu. So kat situ kan, apa patut saya nak buat? Pada pemikiran tuan-tuan dan puan sekalian kat situ kan, pada pemikiran tuan-tuan dan puan sekalian kat situ, dia ada hak tak untuk nak melepaskan diri dia, untuk minta fasa? Ada hak tak? Kan dia ada hak kan? Dia ada hak tak nak meneruskan hubungan? Ada hak kan? So kat situ kenapa saya kaitkan dengan apa dia? Logical consequences. Puan ada hak untuk buat ni, puan ada hak buat ni. Puan kalau buat ni apa jadi? Kenapa gini-gini ni? Kalau puan nak lepaskan apa jadi? Gini. Pertama, once tu nak kena clear. Apa matlamat dia? Apa yang dia nak dari segi hubungan tu? Itu kalau ikut teori reality, once dia tu. Matlamat dia nak kena clear tu kan? Apa yang dia nak? Dia boleh lepaskan dan dia boleh untuk meneruskan. Betul. Tapi di dua itu ada implikasi. Kan itu yang kita bincang dengan dia. Dia sebut implikasi, itu yang kita kaitkan dengan logical consequences. Okey. Maka di situ kita bincanglah dengan dia tentang bab tu, kalau meneruskan macam mana, kalau tidak macam mana kan. Tapi akhirnya dia fikir balik, tapi dalam masa saya masih sayang kat dia. Walaupun dia nampak dia dengan tu masih kat kan. Tapi dalam masa yang sama dia kata ada bibit-bibit yang dia rasa masih mengingat lagi kisah-kisah silam dia dengan suami tu. Dia rasa lagi nak bagi peluang pada dia. Itu tak apalah, itu pilihan dia. Tapi kat situ pun dia kena ada juga selama mana, apa tindakan selama mana dia nak menerima tu, apa tindakan-tindakan yang sepatutnya dia nak lakukan supaya matlamat ni clear. Kalau dia nak menyelamatkan tu, how? Bagaimana cara nak menyelamatkan dalam proses-proses yang terus ini. Dalam masa sama rupanya I'm somebody. Dia beritahu, bila dia nak beritahu, katakan nak pergi ke mahkamah syariah, dah satu, aku maknanya malunya aku nanti kan. Itu bilang dia lah kalau itu dia letakkan. Tapi sebenarnya itu yang kita kaitkan, kenapa percaya kepada Allah. Anda perlu malu pada manusia ke anda perlu malu pada Allah? Di situlah kita kaitkan dengan logical consequences. Tapi janganlah cakap macam tu, awak perlu malu apa ni pun, itu bahasa tu tak kena. Itu poin saya dari segi falsafahnya begitu. Tapi caranya adalah mengikut pendekatan yang bersesuaian. Nampak tak? So once tu kena clear. Tentang matlamat clear, barulah akhirnya dia tahu apakah yang patut nak dia lakukan. Maka dia dah kenal tu, barulah kita akan masuk fasa yang kedua, iaitu apa dia nama dia? Takhalli. Apa dia? Takhalli. Apa lagi sekali tuan-tuan? Takhalli. Takhalli. Apa takhalli ni? Membersihkan hati. Membersihkan. Yang tadi tu mengenal diri, ma'rifat nafs, kekuatan, matlamat, tindakan, dan ianya perlu bersesuaian dengan profil dia. Kita tak boleh nak buat secara mengikut pandangan kita. Kalau ikut pandangan kita, masalah. Seorang pelajar jumpa cikgu-cikgu, dia tak boleh belajar kat rumah. Mak bapak selalu gaduh, nak ambil PMR tahun. Cikgu pun kata kat dia, awak kena maklumkan mak ayah tahu tak awak nak ambil PMR tahun ni. Tak tahu cikgu, saya rasa awak perlu beritahu ke mak ayah awak yang awak ni nak ambil pasal yang sangat penting nak exam kali ni. Okey cikgu, nanti cerita ke mak saya. Walau tu betul-betul gaduh, orang balik mak bapak. Bapak baling kipas, mak sambung kipas, balik ke bapak. Kan dia rasa tension, dia berkeluar, mak, are you tension, mak gaduh hari-hari kan. Mak pun tengok, mak tahu tak saya nak ambil PMR. Anak kau ngajar, jangan mak macam ni pun. Balik selepuk sebelah. Dia pun mengadu ke ayah, ayah, mak tak sayangkan ayah, ayah pun sama, ayah pun sebelah. Esok jumpa cikgu-cikgu ni sebelah mak, ni sebelah ayah. Dapat? So apa? Cikgu memberi cadangan, cikgu memberi bimbingan supaya memaklumkan. Sedangkan logical consequences-nya adakah sesuai tak sesuai dengan profil dia? Bila kita tanya pada dia, Aina rasa, cikgu rasa Aina perlu tak bagi tahu ke mak? Dia pun fikir, susah cikgu, nampak kan
Kenapa susah? Logical consequences. Kenapa susah? Cikgu tahu tak? Masa saya pernah cakap dengan ayah dulu, ayah ambil tali pinggang, puap kat saya. Ayah saya sangat garang. Oh,